Tanggungjawab menjaga dan memelihara alam sekitar di taman yang diwartakan sebagai kawasan hijau bukan hanya terletak di bahu kerajaan. Sebaliknya, orang awam atau pengunjung taman perlu juga bersama-sama memainkan peranan mereka. Perit untuk mengakuinya, namun ia hakikat yang terpaksa ditelan apabila sikap rakyat Malaysia dilihat masih di tahap rendah dalam aspek menjaga kebersihan. Ini dapat dilihat apabila Taman Rimba Bukit Kerinci yang dirasmikan Julai tahun lalu. Dalam tempoh 6 bulan sahaja, kemudahan awam di situ menjadi mangsa vandalisme. Usaha drastik diperkenalkan kerajaan menerusi kewujudan sahabat Taman Rimba yang berperanan menjadi ejen dalam meningkatkan kesedaran orang awam untuk menjaga alam sekitar. Saksikan bingkisan yang saya sediakan. Penubuhan sahabat Taman Rimba Bukit Kerinci ini merupakan inisiatif Menteri Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, Datuk Raja Nongcik Raja Zainal Abidin, khusus kepada warga lembah pantai dan warga kota amnya. Kita telah bersama-sama dengan wakil-wakil penduduk untuk mengukuhkan sahabat Taman Rimba Bukit Kerinci. Dan saya menggalakkan jugalah NGO seperti ini dilancarkan di taman-taman yang lain supaya ada kesayangan daripada penduduk setempat ataupun ownership kepada penduduk setempat kepada kemudahan kerajaan yang untuk awam. Antara tujuan penubuhannya ialah untuk mewujudkan hubungan yang erat antara pihak kerajaan dan penduduk sekitar. Presiden Sahabat Taman Rimba Yusri Ahmad yang ditemui dalam majlis pelancarannya baru-baru ini berkata, jawatankuasa yang diwujudkan adalah terdiri daripada 13 wakil persatuan penduduk sekitar lembah pantai. Beliau berkata dalam usaha mencipta identiti tersendiri Taman Rimba, jawatankuasa akan mengusulkan cadangan kepada DBKL agar taman ini dimanfaatkan secara optimum. Antara cadangan itu ialah membina dewan terbuka yang dapat menyokong aktiviti yang dianjurkan di kawasan itu, termasuk mengindahkan lagi kawasan anak sungai sedia ada. Pada masa yang sama kita akan melihat kepada aktiviti-aktiviti yang boleh kita atur daripada masa ke semasa, khususnya penglibatan anak-anak muda, remaja dan bermula daripada kanak-kanak sekolah lah, di mana kita menghadapi masalah yang agak besar dari segi mendisiplinkan masyarakat. So, seperti mana ucapan Menteri tadi, kita ada barang baru, barang tu akan rosak, hilang dan vandalisme yang berterusan. So, saya fikir pendekatan yang akan diambil di Taman Rimba ini boleh dimanfaatkan di mana pendidikan secara awal kepada pelajar-pelajar, golongan pelajar, sekolah rendah, sekolah menengah melalui aktiviti-aktiviti yang ada, dan pada masa sama kita juga akan kumpulkan golongan belia dan NGO yang lain lah. Mengenai Taman Rimba Bukit Kerinci yang dahulunya sebahagian daripada Bukit Gasing, pembangunan fasa pertamanya telah selesai tahun lalu dan kini memasuki fasa kedua merangkumi skop kerja penyediaan laluan pejalan kaki dan penanaman semula hutan. Taman Rimba Bukit Kerinci ini mempunyai keluasan keseluruhan seluas 66 hektar dengan keadaan topografi yang tidak rata dan diliputi oleh hutan sekunder serta ladang tanaman getah yang tidak lagi diusahakan. Pada amnya, kawasan ini merupakan kawasan tadahan air dan dimiliki sepenuhnya oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur serta telah digazetkan sebagai kawasan hijau. Taman awam ini dilengkapi kemudahan prasarana rekreasi, bercirikan pengekalan alam semula jadi dan mesra pengguna. Sementara itu, Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Ahmad Faisal Talib berkata, taman ini adalah satu daripada taman di ibu kota yang akan melalui proses penjenamaan semula daripada keseluruhan 19 taman. Satu memorandum persefahaman MOU sedang dimuktamadkan dengan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM dan akan dimeterai hujung Februari ini berkaitan perkongsian maklumat mengenai kaedah terbaik dalam penjagaan taman. Panel pakar terdiri daripada FRIM, Jabatan Hutan, wakil NGO dan ahli akademik universiti tempatan juga telah dilantik sebagai penasihat kepada DBKL ke arah mencapai matlamat itu. Mazizul Dani, jurnal bernama